إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faslun wa ammal mas'alatu tsalitsah. Isu yang ketiga, masalah yang ketiga, puasa 3 hari dalam sebulan sama nilainya dengan puasa sebulan. Hadis man wasiyamu salasati ayyam min kulli syahrin yaqumu maqama siyami syahri. Itu berpuasa salasati ayyam 3 hari min kulli syahr pada setiap bulan. Yaqum maqama siyami syahri, seolah-olahnya dia berpuasa ataupun sama nilainya dengan puasa sebulan. Dalam hadis ini telah disebutkan sebabnya, iaitu amalan akan menjadi 10 kali ganda daripada amal yang sepertinya. Puasa 3 hari sama dengan puasa sebulan yang tidak digandakan, kerana pahalanya adalah 10 kali ganda. Jika seorang berpuasa 3 hari dalam sebulan dan sentiasa memeliharanya, maka seakan-akan dia telah berpuasa setahun penuh. Sebab 3 hari kali 10 lah, satu amalan saleh 10 pahala. So bila 10, kalau dah sebulan dia buat 3 kali maka dia telah dapat pahala sebulan. Kalau setiap bulan dia jaga, dia setiap bulan ni 3 hari puasa, maka tidakkah ianya menyamai puasa setahun? Lebih hampir dengan hadis ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawwal kana ka siyamid dahri. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Ini kerana kebaikan digandakan pahalanya sebanyak 10 kali ganda. Di dalam lafaz min Syawal terdapat satu rahsia yang sangat mendalam. Puasa di bulan Syawal fungsinya untuk menutup kekurangan pada puasa Ramadan, dan peranannya adalah seperti salat sunat rawatib yang dikerjakan selepas salat fardu, sebagaimana juga sujud sahwi. Dengan itu digunakan lafaz summa atba'ahu yang bermaksud menurutinya, kemudian diikuti dengan 6 daripada bulan Syawal. Hal ni banyak juga ulama yang sebut tentang hikmah 6 hari lepas daripada bulan Ramadan. Sebagai kalau kita ada solat, kita ada ba'diyah, maka dia macam itulah, seolah-olahnya puasa Syawal itu ba'diyah. Tapi macam disebutkan tadi tu, ianya suatu amalan pula untuk menutup kekurangan hak yang wajibnya. Lepas puasa Ramadan, maka kita tampung balik hak yang sunatnya, ataupun dengan yang sunat jika sekiranya puasa yang wajib itu tidak lengkap. Macam tu juga solat yang fardu, seperti yang disebut juga adalah hadis awalu ma kana apa hadis tu? Perkara pertama yang disoal oleh Allah kepada hamba-Nya ialah as-salat. Jadi kalau sekiranya solat ni itu tidak lengkap, Allah perintahkan malaikat supaya melihat ada tak dia solat sunat. So dia gunakan solat sunat, ataupun solat sunat itu digunakan untuk menampung hak yang wajib. Maka macam tu juga puasa daripada bulan Syawal. Syekh Saleh bin Utsaimin bila sebut tentang masalah puasa bulan Syawal,
Dan dia kata kalau sekiranya satu orang ada puasa yang waktu Ramadannya tidak penuh, kemudian adakah dia nak buat qada dulu ke ataupun dia buat puasa 6 dulu? Oleh kerana hadis itu kata man sama Ramadan thumma, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 daripada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka pahalanya seolah-olah puasa setahun penuh. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan, maksudnya penuh lah kan, semua kemudian mengikuti puasa itu dengan 6 hari bulan Syawal. Sebab tu sebagian para ulama sebut hendaklah penuh dulu Ramadan, hendaklah puasa penuh Ramadan dulu. Kerana Nabi kata siapa yang berpuasa Ramadan, jadi siapa yang tidak lengkap puasa Ramadan, maka dia kena qada dulu. Maka dia buat qada dulu, kemudian disambunglah 6 daripada bulan Syawal. Walau setelah habis Syawal pun dia boleh, walau lepas habis Syawal pun dia boleh. Kerana Syawal itu hanya semata-mata bulan selepas Ramadan saja, bukan kerana Syawal. Kalau sekiranya lepas bulan Ramadan bulan lain, maka akan diikuti macam tu masalah yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin. Maka dia memilih hak yang siapa nak puasa bulan 6 hari ini bulan Syawal, maka hendaklah penuh dulu puasa bulan Ramadan. Adapun majoriti hak yang lainnya, fuqaha menyatakan bahawa boleh dia berpuasa 6 hari itu kemudian qada pun boleh juga, kerana qada Ramadan adalah waktu yang luas. Dia boleh qada sampai bulan Syaban berikutnya. Dalil ini telah digunakan oleh orang yang mengatakan mustahab atau harus berpuasa sepanjang tahun, melainkan 2 hari raya dan hari-hari tasyrik. Maka digunakan pula oleh sebahagian menyatakan bahawasanya boleh puasa setahun berdasarkan hadis yang disebutkan tadi tu, iaitu siyam salasata ayyamin kulli ta'dilu, menyamai puasa ad-dahr, puasa ta'dilu siyamu syahr. Dan juga yang kasiyamid dahri, siapa puasa Ramadan kalau dia ikut 6 dari bulan Syawal, maka seolah-olahnya berpuasa penuh dalam setahun. Maka dia pun kata, dia ambil dalil itu, dia kata boleh satu orang itu nak berpuasa penuh pun tak apa, setahun 360 hari lah dia puasa, tak buka-buka dia. Itu bukanlah hujjah bagi mereka melakukan hal demikian, bahkan ia adalah hujjah untuk menghalang mereka. Ini kerana tidak semestinya suatu amalan yang tidak disyariatkan tetapi hampir serupa dengan amalan yang disyariatkan mempunyai kelebihan yang lebih banyak daripada amalan yang disyariatkan. Maksudnya dalam syariat ni kadang-kadang dibuat perumpamaan, bukan maksudnya disyariatkan. Puasa setahun tak pernah disyariatkan oleh Nabi dan tak pernah disyariatkan oleh Allah dalam Quran. Kemudian bila disebut dalam hadis tadi tu seolah-olah dia berpuasa setahun penuh, bukan nak bagi tahu bolehnya puasa setahun penuh, tapi dia nak buat perumpamaan siapa yang puasa Ramadan kemudian 6 hari bulan Syawal, seolah-olahnya dia berpuasa setahun penuh. Ialah bulan Ramadan 30 hari, kemudian campur 6 hari, 360 hari. Kalau tak, puasa setahun lah pahalanya. Justru itu, puasa 3 hari dalam sebulan dan puasa Ramadan yang diikuti dengan puasa 6 hari selepasnya sama nilai dengan puasa selama 360 hari. Puasa sepanjang tahun hukumnya haram dengan ijma'. Ini kerana perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah berkenaan hal pahala, bukan penyamaan daripada syariat, bukan juga suatu kemungkinan sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Jadi dia kata dalam syariat tak pernah ada syariat suruh puasa penuh, tapi dia hanya membicarakan tentang pahala. So dia buat perumpamaan pahala. So kadang-kadang dalam hadis Nabi ni banyaklah diumpama-umpamakan supaya kadang-kadang perumpamaan ini nak bagi nampak dan nak bagi jelas, ataupun nak bagi satu galakan kepada satu orang
So bila disebut seolah-olah berpuasa penuh setahun, dia pun terbayang lah kan. Dia pun terbayang kan, dalam setahun tu 360 hari, banyak ni, so nak kena buat lah. Tapi bukan maksud boleh berpuasa setahun penuh. Orang Melayu kita dulu berpuasa 3 bulan penuh kan, sebelum datang Ramadan. Jadi hak tu pun sebenarnya salah. Tak disuruh oleh agama berpuasa direct. Dengan hadis yang jelas pula, ada orang bertanya dan berkata kepada Nabi, nak puasa kan? Yang Nabi kata sebenarnya akhirnya dia kata tak cukup. Maka Nabi kata kalau nak juga, maka buka puasa sehari, puasa sehari. Buka puasa sehari, puasa sehari. Itu puasa Nabi Allah Daud. Tapi untuk berpuasa penuh tak boleh. Islam tak bagi. Nabi pernah ditanya tentang jihad. Baginda jawab, maka baginda menjawab, hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an tasumu fala tuftiru wa taqumu fala tafturu. Qala la. Qala dhalika mathalul mujahidi. Apakah kamu sanggup apabila seorang pejuang keluar berperang sedang kamu hanya berpuasa tanpa berbuka dan mendirikan solat tanpa henti? Nabi tanya kawan ni tadi. Maka ditanya kawan Nabi tentang jihad. Maka jihad ni pahala dia besar lah. Jihad ni kalau mati dalam melaksanakan perintah Allah ni, jihad ni, maka dia dapat mati syahid. Nabi kata kat dia seolah-olahnya macam nak beritahu, kalau kamu tak pergi jihad tapi kamu duduk je dan kamu berpuasa lah sepanjang hari pun, kamu solat lah sebanyak mana pun, kamu nak macam tu. Soalan begitulah. So Nabi kata dia, apakah kamu sanggup apabila seorang pejuang keluar berperang sedang kamu duduk saja dan berbuka puasa dan berbuka tanpa berbuka, puasa tanpa berbuka dan mendirikan salat tanpa henti. Maksudnya banyak juga tu, kalau nak satu orang puasa tak nak buka, pahala dia besar juga. Kemudian solat tak nak henti, pahala dia besar juga kalau ikutkanlah. Tapi Nabi bukan maksudkan kamu macam tu. Nabi bukan maksudkan dia boleh berpuasa penuh tak buka-buka. Dan Nabi tidak maksudkan dia salat itu tak berhenti-henti. Sebab mana ada puasa yang berterusan tanpa berbuka, dan tak ada salat yang berterusan. Seperti juga Nabi menyatakan bahawa dalam hadis 3 orang tu kan, yang tak nak tidur tu kan, Nabi kata dia juga bersolat pada waktu malam tapi dia juga tidur. Menunjukkan bahawasanya Islam tidaklah membebankan umat dia dengan satu ibadat berterusan macam bentuk itu. Maka hak tu pun secara fitrahnya kita pun tak mampu. Secara fitrahnya kita pun tak mau. Kalau lah mungkinlah dia buat pada permulaannya okeylah, tapi akhirnya dia jemu nanti. Akhirnya dia akan jemu dan akhirnya dia akan tinggal. Maksud daripada lafaz hadis ini adalah penyerupaan sesuatu amalan dengan sesuatu amalan yang lain tidak bererti melazimkan persamaan antara kedua-duanya. Jadi Nabi buat perumpamaan saja, tapi bukan bermaksud itu disyariatkan. Just Nabi nak bagi dia faham. Antara contoh lain hadis man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili wa man sallal isya'a wal fajra fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat isyak berjemaah fi jama'atin fa ka'annama, seolah-olah dia mendirikan separuh malam, qama nisfal lail. Dan barang siapa yang salat isyak dan fajar subuh berjemaah fa ka'annama qama al-laila kullahu, seolah-olahnya dia mendirikan malam itu keseluruhannya. Maka perbahasan sebelumnya menjadi semakin jelas, iaitu berkenaan amalan tertentu yang dilakukan hanya sekali mampu menjadi lebih utama dibandingkan dengan amalan sejenis yang dilakukan berkali ganda. So hak ni tadi dia nak beritahu siapa yang salat isyak berjemaah, maka seolah-olahnya dia mendirikan separuh malam. Siapa yang solat isyak dan subuh berjemaah, seolah-olahnya pahalanya sepenuh malam dia beribadat. Oh, kalau macam tu senang kita tak qiyamul lail lah. Macam tu. Tak difahami macam tu. Qiyamul lail pun ada syariatnya. Nabi hanya nak bagi tahu pahalanya.
So bila dia terbayang, oh siapa solat isyak berjemaah dengan subuh berjemaah, pahalanya macam kita mendirikan malam tu lah. Maka nampak sikit, dapat visualkan benda tu. Seperti juga pada hari akhirat, surah Al-Baqarah, Ali Imran akan datang kepada dia dengan dikepalai surah Baqarah, ataupun datang surah Baqarah, Ali Imran macam awan, supaya orang dapat bayang. Tetapi itu bukanlah semestinya macam tu. Dia hanya nak Nabi bayangkan supaya orang yang melakukannya itu bersemangat nak ibadat. Jadi hadis ni tadi, puasa tadi tu, maka puasa tu nak beritahu pahalanya macam tu lah. Bukanlah lepas 3 hari dah lain tak payah buat lah, ibadat kita tidur je lah. Dan 3 hari puasa dah, maka kita dapat pahala besar. Tambah pula ada hadis yang merepek-repek yang direka kan. Siapa yang gini-gini pahalanya 70,000 Nabi. Tu lagi merepek. Tu merepek, tu melampau-lampau. Tu tak masuk akal. Seorang yang melaksanakan solat isyak dan subuh berjemaah namun tidak solat malam, maka pahala solatnya sama dengan pahala solat sunat yang dilakukan sepanjang malam. Sekiranya solat malam juga dilakukan, maka dia telah mendapat ganjaran yang lebih baik. So kalaulah dia pergi buat juga qiyamul lail dan sebagainya, maka sudah tentulah pahalanya lebih besar lagi. Adapun orang yang solat isyak dan subuh secara sendirian lalu melakukan solat malam, maka dia seperti orang yang melakukan solat isyak dan subuh berjemaah tapi tak bangun sesaat pun untuk melakukan solat malam. Itu pun jika solat sendiriannya sah. Kesimpulannya, keutamaan amalan tidak diukur dengan banyak bilangannya, namun kayu ukurnya adalah sejauh mana kesempurnaan amalan tersebut dan bertepatan dengan redha Allah dan syariatnya. Maka itu kesimpulan. So hadis-hadis ni tadi, satu dia jawab tentang bilangan itulah. Yang kedua, apa-apa pun sebenarnya amalan kita tidak ditimbang dengan angka tu tak semestinya. Tetapi kalaulah dia situ buat satu yang banyak tapi masih lagi dalam sunnah Rasul, itu terbaiklah. Tapi kalaulah dia itu pergi pulun dengan banyak tapi tak ada kualiti, salatnya banyak, bangkit banyak, tapi dalam salatnya semua hari ni cerita ni keluar pula, sehari salatnya cerita ni keluar, maka maksudnya tak khusyuk, maka tak ada faedah juga lah. Maksudnya pahalanya kurang juga. Dan mesti bertepatan dengan redha Allah dan syariatnya. Maksudnya hak syarat yang telah kita nyatakan, syarat penerimaan ibadat iaitu tidak mensyirikkan Allah. Dan yang keduanya ialah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut yang keempat. Soalan yang keempat ditanya kepada Al-Imam Ibn Qayyim, iaitu hadis man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanatin, wa maha anhu alfi sayyi'atin, wa rafa'a lahu alfi darajatin. Sesiapa yang masuk pasar kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdah, inilah doa itulah, la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, sampailah wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu, Allah akan tulis baginya alfi hasanatin. Dia terima apa? Alfi 1 juta. Berkuasa atas segala, maka Allah akan menulis baginya 1 juta kebaikan, dan wamaha, dan padam pula 1 juta kejahatan, warafa'alahu, dan diangkat pula 1 juta darjat. Hadis ini direkodkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan ataupun Jami'nya. Hadis ini cacat, lemah, ma'lul. Hadis ini ma'lul. Bila sebut ma'lul, maksudnya hadis ini cacat, ada kecacatan. So hadis ini lemah, seperti mana yang telah dinyatakan oleh para ulama hadis. Imam At-Tirmizi menyatakan di dalam Al-Jami', itu Jami' dia atau Sunan dia, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Mani'
telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun, telah mengkhabarkan kepada kami Azhar ibn Sinan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Wasi. Beliau berkata, aku pergi ke Mekah dan bertemu dengan Salim ibn Abdullah ibn Umar. Lalu beliau menceritakan sebuah hadis yang beliau dengar daripada bapaknya, daripada datuknya, bahawa Nabi SAW bersabda, man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar, dan hadisnya tadi itu. Al-Imam Tirmizi berkata, ini adalah hadis gharib yang diriwayatkan melalui Amr ibn Dinar, iaitu Qahraman, keluarga Az-Zubair daripada Salim ibn Abdullah. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini gharib. Imam Tirmizi kata gharib, maka gharib biasanya dhaif. Gharib dalam Sunan atau Jami' At-Tirmizi biasanya dhaif. Ahmad ibn Abda Ad-Dabbi telah menceritakan hadis ini kepada kami. Kata beliau, telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid dan Al-Mu'tamir ibn Sulaiman. Kedua-duanya berkata, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Dinar, iaitu Al-Qahraman, keluarga Az-Zubair daripada Salim ibn Abdullah, daripada bapa dia, daripada datuk dia, bahawasanya Nabi bersabda. Wabana, dalam riwayat yang lain ada lafaz yang lain, wabana lahu baitan fil jannah, dan dibangunkan baginya sebuah syurga, rumah di syurga. Maksudnya siapa masuk pasar baca zikir tadi tu, di samping dihapuskan sejuta-juta tadi tu, maka dibinakan pula rumahnya di syurga. Diriwayatkan melalui jalan Abdullah ibn Dinar daripada Ibnu Umar, tetapi riwayat tersebut juga maklul, cacat. Abdurrahman ibn Abi Hatim menyatakan dalam kitab Al-Ilal, aku bertanya kepada bapa aku tentang itu, Ibn Abi Hatim, tentang hadis yang diriwayatkan Yahya ibn Sulaim At-Taifi daripada Imran ibn Muslim daripada Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, siapa yang berkata ketika di pasar, maka ternyata kedua-duanya menyatakan hadis ini mungkar. Ini hukum ulama ini berdasarkan rawinya. Ibnu Abi Hatim kata hadis ini ada kesalahan. Imran bin Muslim sebenarnya hendak menyebut Amr ibn Dinar, iaitu Al-Qahraman tadi tu, keluarga Az-Zubair bin Salim bin bapa dia. Kemudian beliau melakukan kesalahan dengan menggantikan Amr ibn Dinar itu dengan Abdullah bin Dinar, lalu menggugurkan Salim dalam rantaian rawi. Maksudnya dia tersilap sebut daripada Amr bin Dinar, dia tersebut Abdullah bin Dinar. Maka hadis semua ulama detail lah. Hadis ini disampaikan oleh Muhammad bin Ammar kepada kami, katanya telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Muslim daripada Amr ibn Dinar daripada Salim daripada bapa dia daripada Umar, bahawa Nabi SAW bersabda sebagaimana telah dinyatakan. Ibnu Majah juga meriwayatkan di dalam kitab Sunan daripada Bishr ibn Mu'az Ad-Darir daripada Hammad ibn Zaid daripada Amr ibn Dinar Al-Qahraman Az-Zubair. Gelarannya ialah Abu Yahya Al-A'war Al-Basri, iaitu Zaid tadi tu, apa nama tadi, Bishr ibn Mu'az Ad-Darir daripada Hammad bin Zaid daripada Amr ibn Dinar Al-Qahraman Az-Zubair tu. Kemudian gelarannya ialah Abu Yahya Al-A'war Al-Basri. Yahya bin Ma'in mengatakan dia ni, Abu Yahya ni, laisa bisyai, sanadnya lemah. Laisa bisyai maksudnya tak ada apa-apa, maksudnya tak ada apa-apa, maksudnya tak beritahu dia ni satu orang rawi yang lemah. An-Nasai dan Darimi kata dhaif. Abu Zur'ah menyatakan wahi hadis. Hadis ni wahi ni confused, hadisnya lemah. Ali Ibn Junaid mengatakan dia mendekati matruk ditinggalkan, maksud matruk semua lemah betul. Ibn Hibban kata tidak dibolehkan mencatat hadis-hadisnya kecuali kerana kehairanan. Beliau orang yang meriwayatkan seorang diri hadis palsu yang disangka diambil daripada para perawi yang diyakini. Maksudnya dia ambil rawi yang palsu, tapi apa tadi? Beliau meriwayatkan daripada seorang diri dari hadis palsu yang disangka ambil daripada satu orang perawi yang diyakini siqah, tapi sebenarnya rawi itu tidak siqah. Daraqutni kata dhaif. Maka hadis semua ni, hadis ini ada 7-8 turuk. Ada 7-8 turuk. Semuanya lemah belaka. Semuanya lemah belaka. Ulama bawa syawahid
Syawahid ni hadis-hadis melalui jalan lain yang agak-agak kalau dibaca, hadis ni boleh jadi syawahid. Kemarin kita sebut tentang syawahid kan. So syawahid ni hadis yang cakap benda yang sama, topik yang sama, tapi daripada jalan rawi lain. Maka para ulama yang mengkaji hadis ni, dia bawa 3 syawahid, 1, 2, 3. Syawahid yang dia bawa tu semua lemah belaka juga. Maka tak ada yang boleh menguatkan antara satu sama lain hadis ni. Maka bila dah begitu keadaannya, maka tidak jadi sunnah lah siapa masuk pasal pergi baca doa ni. Kerana semuanya lemah belaka dan tidak ada pun satu daripada jalan-jalan itu yang boleh menguatkan antara satu sama lain, kerana semuanya lemah yang amat berat. So hak ni semua soalan-soalan yang ditanya kepada Imam Ibn Al-Qayyim. 4 soalan dulu tentang siwak dan sebagainya. Maka ditanya, maka dijawablah oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Ada apa soalan? Tak ada apa kot. Itu tak ada apa sangat. Bahagian kedua. So bahagian pertama hari tu ialah soalan yang orang tanya kepada Imam Ibn Qayyim. Maka buku dia ni terus startnya macam tu saja, ditanya. Maka dia pun tulis. Maka lepas dah habis jawab 4 masalah tersebut, kemudian masuk fasal. Ada yang bertanya kepada saya, hal yumkinu ma'rifatul hadithil mawdu' bidhabitin min ghairi an yanzura fi sanadih. Dalam kitab Arab ni tak adalah bahagian tu, bahagian 2. Tetapi terjemahan ni supaya senang faham dan senang nampak bagaimana susunan itu. Maka ada yang bertanya, adakah wujud kemungkinan hadis palsu diketahui dengan dhabitnya secara pasti tanpa mengkaji sanadnya terlebih dahulu? Dia kata, hal yumkin ma'rifatul hadithil mawdu', boleh tak satu orang itu tahu hadis itu palsu tanpa tengok sanad? Itu bahasa mudahnya. Boleh tak satu orang yang mungkin tak mengaji hadis atau satu orang awam, bila dia tengok hadis itu tanpa tengok sanad sendiri pun dia dah tahu hadis ini palsu? Ini adalah persoalan yang sangat baik. Jawapannya hanya diketahui oleh orang yang mendalam ilmu tentang hadis-hadis sahih dan pengetahuan tentangnya telah mendarah daging. Ia telah sebati dengan kehidupannya. Orang sebegini mempunyai keahlian yang matang dalam mengenal hadis-hadis dan asar. Begitu juga sirah Rasulullah dan kehidupannya. Apa yang diperintah dan dilarangnya, apa yang dikhabarkan daripadanya, apa yang didakwahkannya, apa yang disukainya, apa yang dibencinya, dan apa yang disyariatkan untuk umatnya, sehingga kan seolah-olah dia hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah seorang daripada sahabat-sahabatnya. Maka Imam Ibn Qayyim jawab, bagus soalan tu, satu. Maka dia kata, hanya diketahui oleh orang yang mendalam ilmunya tentang hadis-hadis Rasulullah. Maksud dia apa? Satu orang yang belajar hadis, satu orang yang telah berkecimpung dalam bidang hadis, satu orang yang dah melalui banyak daripada hadis Nabi dan belajar dah, dan belajar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Nabi ni suka apa, dia tahu Nabi tak suka apa, dia tahu Nabi buat apa, dia tahu Nabi tak buat benda ni semua ni lah. Maka orang yang macam ini, kalau dibagi satu hadis, dia baca matan saja, merepek dan matan ni, dia dah tahu dah hadis ni palsu. Tapi kalau duduk goyang kaki meleha tak buat apa, memang tak tahulah. Dia orang awam yang tak nak mengaji. Dia orang awam yang kerjanya tak, macam biasalah, dia tak nak mengaji, tak nak dengar hadis Rasulullah, tak nak belajar sunnah Nabi. Maka orang macam ni lah menjadi, bukan dia tahu, dia menjadi mangsa. Barang siapa yang ambil tanah kubur dan dibaca surah Al-Qadr 3 kali, kemudian dia letak balik kat kubur tu,
Kemudian orang yang ada dalam mayat yang ada dalam kubur tu terlepas daripada azab kubur. Orang awam dengar, dia tak ada beza, bagus tu. Tapi orang macam orang mengaji, dengar aja pun dah tahu dah merepek. Dengar aja dah tahu dah benda tu merepek. So sama dia sebut tu, Imam Ibn Qayyim sebut seperti orang yang tahu tentang sirah Rasul lah. Kita kalau tahu tentang Nabi kita, maka kita tahu Nabi kita suka apa, Nabi tak suka apa, Nabi buat apa, adakah benda ni Nabi buat, adakah benda ni Nabi tak buat. Itu kita tahu. Hak ni tidak ada kepada orang yang mengaji. Dia mungkin tak ada manhaj atau orang yang tak mengaji. Maka dia Nabi dia pun dia tak kenal. Nabi dia suka apa pun dia tak tahu. Nabi dia buat apa pun dia pun tak tahu. Yang dia solat tu adakah Nabi dia buat pun entahlah. Yang dia puasa-puasa tu adakah itu yang Nabi ajar kan? Entahlah ustaz kata macam tu. Kan? Maka orang-orang ni ada beza lah. So siapa yang mengaji, maka dia itu satu orang yang mengenal Rasulullah. Maka seolah-olahnya dia itu sahabat Nabi. Kata Ibn Qayyim. Apa maksud seolah dia sahabat Nabi? Dah orang dah berkecimpung Nabi dah hadis, dah kenal dah Rasulullah tu macam mana dah. Maka dia macam seolah-olah macam sahabat Nabi ya. Walaupun dia bukan sahabat. Macam dari sudut mengenali Rasulullah tu, dari sudut dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini sangat mengetahui keadaan Rasulullah, perilaku dan kata-kata beliau. Ada orang yang baca satu hadis panjang berjela-jela, Nabi ditanya gini, Nabi jawab, Nabi ditanya, Nabi jawab, ditanya lagi, Nabi jawab, ditanya, punyalah 5 page hadis dia. Kita tengok ni bukan hadis, kata. Tak ada, pernah ada satu hadis yang panjang berjela soal jawab. Tiba-tiba soal jawab ada disko belakang. Mana setan suka tempat macam mana? Dialog dengan setan tak? Maka tempat apa yang kau suka? Tempat disko. Tak bila zaman Nabi disko, tak tahu. Macam dulu ada orang buat contoh apa? Cerita hantu. Cerita hantu dengan hanjibat. Lawan-lawan drama ni, drama hantu hanjibat. Drama hitam putih. Kemudian, kita penat Ustaz. Mari kita makan, kita beli McD tu. Makan. So, siapa yang tengok tu merepek lah. Siapa yang nak percaya hantu makan McD kan? Macam tu lah perumpamaan dia. Inilah keadaan setiap pengikut terhadap orang yang diikutinya, orang yang istimewa. Mereka betul-betul meneladani setiap ucapan dan perbuatan orang yang diikuti dengan ilmu pengetahuan, serta mereka mampu memisahkan antara perkataan atau perbuatan yang benar atau tidak yang dinisbahkan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Situasi ini berbeza dengan orang lain. Demikianlah kepada para muqallid, itu yang mengikut, muqallid, terhadap imam-imam mereka. Mereka mengenali ucapan para tokoh tersebut, tulisan dan mazhab-mazhabnya. Wallahu a'lam. Maksudnya muqallid. Maka satu orang yang mengikut tuan guru dia, sentiasa melazimi dengan ustaz dia. Maka dia tahu lah ustaz dia suka apa, ustaz dia tak suka apa, ustaz dia suka buat macam ni, macam ni, macam ni, semua dia tahu. Maka begitulah perumpamaannya. Jadi siapa yang tak kenal nabinya, di kalangan orang awam yang tidak mau mengaji dan tidak mau kenal dengan nabi dia tu, maka dia memang tidak mengenali nabi, walau mengangkat sepanduk nabi junjungan kita. Walau mengangkat sepanduk, marilah mencintai Rasulullah, walaupun mulutnya keluar apa nama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi dia sendiri tidak mengenal nabinya. Sebab itu penting belajar hadis. Belajar hadis ni bukan apa, nak kenal nabi lah. Sebab tu belajar hadis. Maka hadis ni banyak lah, dalam bab akidah ada, dalam bab syariat ada, bab akhlak ada. Semua itu menceritakan tentang kalam nabi, perbuatan nabi, persetujuan nabi. Maka siapa yang membaca hadis Rasulullah, maka dia akan kenal nabi lah. Tapi siapa yang membaca hadis-hadis Rasulullah palsu belaka, tak tahulah. Dia itu kata kenal nabi, sebenarnya dia tersalah, rupanya orang lain. Apa yang terkandung dalam kitabku, apa yang terkandung dalam kitabku ini tentang sebahagian kisah orang yang terdahulu
antara ini apa? Oh, hak ni dia tambah. Hak ni ni Tabari dalam Tarikh Tabari. Hak ni kita sebut ni. Tak apa kita baca sikit. Tapi ini bukan Ibn Qayyim sebut ya. Hak ni dalam Muqaddimah Tabari ni. Apa yang terkandung dalam kitab ini tentang sebagai kisah orang yang terdahulu. Antara berita tersebut ada yang menyebabkan pembacanya merasa pelik atau pendengarnya merasa jeli. Ini kerana dia tidak dapat menerimanya sebagai sesuatu yang benar atau sesuatu yang hakikat. Maka hendaklah dia mengetahui bahawa berita-berita tersebut bukan datang daripada aku, tetapi ia datang daripada orang yang telah menyampaikannya kepada aku. Aku telah mendapatkannya seperti yang disampaikan kepadaku. Hak ni iklan. Hak ni iklan. Hak ni yang kita sebutkan dalam Tarikh Tabari ni. Tarikh Tabari, ulama-ulama dulu bila dia himpunkan riwayat yang dia ada, dihimpun dalam kitab dia. Apa saja yang dia dapat daripada orang yang cerita kat dia tu, maka dia bubuh dalam kitab tarikh dia. Maka bila dia bubuh dalam kitab tarikhnya, dia di muqaddimah kitabnya dia bagi tahu ini. Apa yang aku sebut dalam kitab aku ini, akan pasti akan ada orang yang bila sampai ada cerita-cerita yang pelik dalam tu. Dan cerita-cerita yang kalau kita dengar teruk sangat, pelik. Hendaklah dia ketahui bahawasanya benda tu bukan aku yang cakap. Benda itu diriwayatkan oleh orang yang aku ambil daripada dia. So hak ni metod penulisan para ulama dululah. Maka bila ulama membaca kitab mereka ni, maka mereka tidak terima sembrono semua yang ada dalam kitab. Maka mereka tengok rawi. Maka bila tengok rawi ni boleh pakai, maka okey. Rawi tak boleh pakai atau ada sedikit kecacatan, maka dia tak ambil riwayat. Hak ni zaman dulu. Zaman sekarang yang bacanya orang jahil, maka semua yang ada dalam kitab semua dinakal. Bila orang kata itu tak betul, ada dalam kitab, ada dalam kitab, ada dalam kitab. Kemudian yang berikutnya itu disebut tentang Ja'far ibn Jasr. Antara hadis palsu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ja'far ibn Jasr. Ja'far ibn Jasr ibn Farqad daripada ayahnya, daripada Sabit, daripada Anas, Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdihi gharasallahu lahu alfi nakhlatin fil jannah asluha min zahab. Sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka Allah akan menanam untuknya sejuta pohon kurma di syurga yang asalnya daripada emas. Ja'far dalam riwayat ini adalah Ja'far ibn Jasr ibn Farqad Abu Salman Al-Qassab Al-Basri. Ibn Adi kata hadis-hadisnya munkar. Al-Azdi kata para ahli hadis membincangkannya. Maksudnya fihi maqal. Maksudnya ada perbincangan ulama tentang ini. Adapun ayahnya Jasr ibn Farqad, Yahya bin Ma'in kata tiada nilainya. Hadisnya tidak dicatat. An-Nasai dan Daruqutni kata dhaif. Ibn Hibban kata keluar daripada adil. Maksudnya tidak ada rawi ni. Ibn Adi kata kebanyakan hadis-hadis yang tidak terpelihara. Hak ni dia bawa contoh-contoh hadis-hadis yang palsu oleh rawi-rawi yang disebutkan tu. So antaranya Ja'far ibn Jasr. Maka hadis ni palsu. Abu Al-Husain ibn Daud Al-Balkhi. Contoh lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah daripada hadis Ahmad ibnu Abdullah Al-Juwaibari Al-Kadzdzab. Daripada Syaqiq, daripada Ibrahim bin Adham, daripada Yazid ibn Abi Yazid, daripada Uwais Al-Qarni, daripada Umar dan Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man da'a bihadhihi al-asma' Allahumma anta hayyun la tamut wa ghalibun la tughlabu wa basirun la tartabu wa sami'un la tashukku wa sadiqun la takdhibu wa samadun la tut'am wa alimun la tu'allam ila an qala
fawalladhi ba'athani bil haqqi law du'iya bihadhihi da'wat ala safaihi al-hadid ladhabat wa ala ma'in jari lasakana wa man da'a inda manamihi biha bu'itha bi kulli harfin minha 700,000 malakin yusabbihuna lahu wa yastaghfiruna lahu. Siapa yang berdoa dengan menyebut nama ini, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha hidup dan tidak mati, Engkau Al-Ghalib dan tidak dikalahkan. Mana ada nama Allah Al-Ghalib? Maka semua-semua ni riwayat ni palsu lah. Al-Ghalib, Engkau maha melihat dan tidak ragu-ragu, Engkau maha mendengar tidak pernah bimbang, Engkau maha benar tidak berdusta, Engkau adalah tempat bergantung dan tidak diberi makan, Engkau maha mengetahui dan tidak diajar. Sehingga perkataan, maka demi zat yang telah mengutus aku dengan kebenaran, seandainya di pohon dengan menyebutkan doa-doa di atas pedang-pedang besi, nescaya akan tenang. Sesiapa yang berdoa dengan doa ini ketika tidur, akan diutus kepadanya daripada tiap-tiap hurufnya 700,000 malaikat yang bertasbih kepadanya dan meminta ampun untuknya. Tengok apa dah penat dah. Hadis Ibnu Jauzi ini dibawa pula oleh seorang pendusta yang lain, iaitu Al-Husain Ibn Daud Al-Balkhi daripada Syaqi. Diriwayatkan pula oleh pendusta lainnya, Sulaiman bin Isa, dikatakan daripadanya Thawri, daripada Ibrahim bin Adham. Hadis ini dan yang sepertinya bagi orang yang sedikit pengetahuannya mengenai Rasul dan sabdanya pun tahu bahawa ianya palsu dan satu penipuan atas Nabi. Ini semua contoh dia nak bagi tahu tentang kalau dengar saja pun dah tahu merepek. Bagi mereka yang kenal Rasulullah lah, yang pernah selalu dengar sabda Rasulullah, maka bila dia dengar dia hadis macam ni, maka dia telah pun bau palsu. Abbas bin Dahak Al-Balkhi termasuk juga contoh hadis palsu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Dahak Al-Balkhi, seorang pendusta yang sangat jahat daripada Umar bin Al-Dahak, seorang yang tidak dikenali, majhul, daripada Abu Muawiyah, daripada Al-A'mashi, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, man kataba bismillah, man kataba bismillahirrahmanirrahim walam yu'milha allati fillah ta'ala kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfi darajah. Sama je tadi. Siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim dan tidak menyamarkan huruf ha pada kalimah Allah, maka Allah akan menuliskan baginya 1,000,000 kebaikan. Apa benda? Okey. Tidak menyamarkan huruf ha pada kalimah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia status hadis dohnya. Kalau kita kata hadis maudhu, kita tak pakai kan. Hadis dohnya ni, walaupun dohnya dia lemah. Sebab dia rawi. Tapi dari segi pada amal boleh pakai. So Hadis yang lemah dengan hadis yang palsu. Hadis palsu sebab ada rawi yang bohong. Hadis lemah ada rawi yang macam-macam isu. Lemah ingatan, nyanyuk, tersilap dan macam-macam. Maka kita dah sebut dah bahawasanya hadis yang lemah. Kenapa lemah? Kerana rawinya problem. Bila rawinya problem, maka timbul syubuhat, timbul kesamaran. Adakah betul Nabi kata ke tak? Maka sebab itu hadis dhaif tak boleh mengisbatkan hukum hakam fiqh, tak boleh mengisbatkan akidah, tak boleh mengisbatkan benda ni halal, benda ni haram. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab agama kita kena dalil yang sahih. Oleh kerana hadis ini ada rawi yang menyebabkan kita confused.
Yang menyebabkan kita bimbang kalau kita kata ya, nanti kita bohong atas nama Rasulullah, maka hadis ni tak boleh mengisbatkan hukum hakam. So itu jelas. Bab fadailul a'mal. Bab fadailul a'mal, maka para ulama sebagainya membenarkan untuk hadis lemah diguna pakai dalam fadilat amalan. Fadilat amalan dan juga targhib, menggalak-galakkan orang ibadat ni dengan syarat-syaratnya, bukan begitu saja. Hadis lemah yang satu, lemahnya tidak terlampau berat. Hanya hadis lemah ringan saja masuk kategori yang boleh dipakai. Hadis yang lemah teruk ataupun lemah berat langsung tak boleh guna, walau dalam fadilat amalan, walau dalam targhib wa tarhib, menggalakkan dan menakutkan orang. Yang kedua, mesti ada sumber yang sahih daripada Quran dan hadis-hadis yang sahih yang lain. Maksudnya benda yang dicakap itu memang ada asas dalam Islam. Tiga, tidak boleh sandarkan Nabi lah. Tak boleh sandarkan Nabi. Maka itu syarat yang mesti dipenuhi untuk memakainya dalam bab fadilat amalan. Untuk orang awam, orang awam tidak ada kemampuan untuk mengetahui hadis tu satu lemah ke sahih. Kemudian dia tak tahu hadis ni lemah ringan ke lemah berat. Dia pun tak tahu apa benda lemah ringan lemah berat tu, angkat dumbbell ke? Apa hadis lemah berat tu, apa kategori dia? Hadis lemah ringan tu apa pula pendatangnya? Maka dia tak tahu apa pun. Maka bila dia tak tahu apa pun, maka orang awam memang tak boleh masuk bab dalam menentukan. Tinggal lagi, ada ustaz-ustaz, minta maaf lah, ada ustaz-ustaz yang juga ambil ringan dalam bab ni. Maka ustaz-ustaz ini, bila disebutkan hadis-hadis ni, yang banyak kita perhati, semua hadis yang dia nak pakai tu semua lemah berat belaka. Semua lemah berat belaka. Tapi oleh kerana orang awam tak tahu, maka dia kata ke orang awam, hadis ni boleh pakai. Hadis lemah kan ulama kata boleh pakai dalam fadilat. Inilah mengaji tak habis. Okay? Maka orang awam tidak tahu, dan ustaz yang mengajar pun kena jujurlah dengan ilmu. So kalau ustaz ni, tapi tak apalah kan, hari akhirat besok dia kena lah. Sebab dia yang menyebabkan orang awam ni duk pakai hadis yang merepek tu. Seperti yang macam kita sebut tadi, contoh ambil tanah kubur, baca Al-Qadar, surah Al-Qadar, kemudian akan menyebabkan mayat tu terlepas dari azab kubur. Hak ni kalau tengok pun, entah mana-mana dia dapat dalam hadis tu, tak ada asal pun, palsu pun entah mana-mana. Kita Syiah kita jumpa, kita sudah tak jumpa. Kemudian dia kata kat orang awam apa? Hadis dhaif boleh pakai dalam fadilat amal. Nampak tu? Bohong. Maka ini yang kita nak elakkan. Maka sepatutnya penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya, ustaz kena buat homework lah. Ustaz kena buat homework lah. Ustaz yang nak mengajar dia kena buat homework. Hadis ni boleh pakai ke tak? So ustaz tu yang tahu. So katalah hadis tu lemah dan lemahnya ringan, tapi dia menceritakan satu perkara yang penting untuk faedah kita. Hadis tu lemah ringan dan benda yang disebutkan itu pun tidak bercanggah, bahkan ada asal daripada agama kita pun, ada asal Quran Sunnah. Tinggal lagi dia ada cakap something yang kita nak, point yang disebut tu. Maka disebutlah, tuan-tuan, hadis ni lemah, tapi lemahnya ringan, tak ada masalah, tapi kita ambil maknanya sahih, maknanya betul, gini. Dia kena bagi tahu lah orang awam. So hak ni kerja ustaz lah. Wallahualam. Banyak lagi nama rawi ni. Sikit lagi. Contoh hadis palsu yang lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abul Ala daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, disandar kepada Rasulullah. Man kafana mayyitan fa inna lahu bi kulli sya'ratin tusibu kafanahu 10 hasanatin
Siapa yang mengkafankan jenazah, maka setiap rambut yang mengenai kafannya akan memberikan kebaikan untuknya 10 kebaikan. So, yang kita lalui ni, ini contoh-contoh ya. So, next time, bila kita dah ada benda ni semua, bila kita sampai hadis yang seumpama macam ni, biasa dia kata detik lah. Contoh yang tadi dia buat 2 contoh tentang alfin tadi tu, berjuta. Tak ada satu hadis sahih pun yang kata pahala berjuta-juta. Tak ada. Tak ada. Hak bilangan pun tak ada yang kata beribu-ribu. Tak ada hadis sahih tentang beribu-ribu. Tiba-tiba ada beribu-ribu. So Ibnul Qayyim dia buat contoh-contoh ni supaya bagi kita ni contoh. Bila kita dengar hadis yang seumpama ini, maka dah ada rasa dah benda ni mesti tak betul. Jadi siapa yang mengkafankan mayat dan rambut dia kena ke kapan tu, maka setiap rambutnya tadi tu memberikan kebaikan 10 kebaikan. Pelik. Hadis pelik. Kalau orang botak kesian hadis. Kalau orang botak kesian dia tak ada pahala banyak. Abu La'la mengatakan bernafik, hadis yang sebenar bukan berasal daripada beliau, tidak boleh berhujjah dengan hadis ini. Kemudian hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Hasan Ibn Sufyan. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Al-Zahrani, telah menceritakan kepada kami As-Salt Ibn Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Abu La'la. Ad-Darqutni kata, disebutkan Abu La'la ni tidak lain adalah tukang kasut berasal dari Kufah. Nama asalnya Khalid bin Tuhman. Nama dia Khalid bin Tuhman, tapi dikatakan Abu La'la. Maka ini antara modus operandi nak palsukan hadis. Apa modus operandi dia? Kawan ni orang kenal siapa, tapi oleh kerana nak mengelabui mata orang, dia berbual kunyah. Abu La'la. Oh, Abu La'la ni siapa? Oh, boleh pakai apa? Tapi kalau disebut Khalid bin Tuhman, oh mana boleh pakai tukang kasut tak apa mereka kan. Tapi bila dia nak bohong, dia guna nama lain. Hak ni juga masuk dalam bab tadlis yang kita ceritakan dulu. So bab tadlis juga macam tu jadinya. So kadang-kadang rawi tu tak boleh pakai, tapi oleh kerana dia nak itu saja dia ada, maka dia berbual nama lain. Gelaran yang orang tak pernah kenal, gelaran tu, maka dia bohong. Dia tak bohong, gelaran tu gelaran dia, tapi orang tak kenal, menyebabkan orang pakai hadis tu. So ni contoh yang palsu. Yahya bin Ma'in kata dia perawi yang dhaif, hafalannya bercampur-campur 10 tahun sebelum kematiannya. Adapun sebelumnya